Selepas ni kita nak bawakan rancangan legasi. Kalau minggu lepas kita ceritakan Undi 18. Bagaimana anak-anak muda kita ini berperanan untuk jadikan yang terbaik, apa orang kata, peluang mereka untuk sama-sama dapatkan Undi 18 itu dan akhirnya untuk buat keputusan yang terbaik, bertanggungjawab terhadap keputusan. Itu kita dengarkan minggu lepas. Dan kali ini kita bawakan rancangan legasi dan saya nak bersama dengan penerima beasiswa Rhodes University Oxford, Ahmad Arman Al-Huzaifri Shakir Hussein dari Malaysia yang kini berada di Amerika Syarikat untuk bercerita pengalaman beliau, bagaimana beliau boleh menerima beasiswa ini dan apa antara ialah orang kata kelaikan-kelaikan. Dan kalau anda anak muda hari ini, adik-adik saya, mungkin ada ibu ayah yang ingin anak-anaknya juga berpeluang untuk melanjutkan pengajian di luar negara, dapatkan beasiswa ini, beasiswa tertua dunia yang mana anda boleh dapatkan. Dan insyaAllah kita dengarkan ceritanya lah bersama dengan Arman selepas ni. Arman nak kongsikan dengan kita dan sebenarnya saya nak kongsikan juga dengan anda antaranya yang mana SOP pemeriksaan suhu badan dan buku rekod check-in akan dimansuh bermula 11 Februari hari Jumaat ini. Namun check-in menggunakan aplikasi MySejahtera masih diwajibkan. Untuk antara SOP terkini lah. Jadi anda kita sama-sama patuh pada SOP dengan kes-kes yang semakin meningkat hari ini. Pematuhan SOP penting. Kawalan kendiri kena sentiasa jaga. Okey, terus dengarkan. Ini dia Warna Hasil Tarawani Syah, sinar terindah legasi selepas ini di Facebook, YouTube dan Facebook, YouTube dan juga di radio IKIM. Inspirasi Korea Islam. Tersedar dari tidurku yang lena, termenung membayangi dosa-dosaku. Basah pipiku mencari sesuatu, hati tak tenang, jiwaku layu. Ya Tuhanku, berikan aku petunjuk, takwa dan hidayah-Mu, sinari dengan cahayamu. Ya Tuhanku, bawalah aku dari kegelapan, agar ku bisa berlayar, tak hanyut lagi. Hingga nafas ini terhenti.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. Muhammad bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. Bismillah. ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. بسم الله. ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. بسم الله. ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Kuala Terengganu 100.2 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku rindu pada lambayan itu, hatiku sayu bila mengenangkannya. Sudah terungkap takdir yang esa, semua pasti ada hikmahnya. Kembalikanlah daku di dalam rahmat-Mu. Ku berdoa padamu, kembalikanlah. Ku melangkah membawa rindu, remuk di jiwa, keluh lidah. Untuk bicara terasa sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan pujian hanya kepunyaanmu. Ku melangkah membawa rindu remuk di jiwa, keluh lidah untuk bicara terasa sepi dan kosong. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk perhatian anda bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Waktu ini bersiaran kita untuk kita bawakan rancangan Legasi. Saya bersama dengan tetamu kita pada malam ini, saudara Ahmad Arman Al-Huzaifi Shakir Hussein bersama dengan kita untuk kita bawakan satu lagi temu bual bersama-sama malam ini, kiranya untuk mendapatkan inspirasi dan berkongsi cerita dan pengalaman bersama dengan semua anda rakan pendengar, dan mungkin ada adik-adik kita yang hari ini bercita-cita untuk melanjutkan pengajian ke luar negara dan caranya bagaimana. Mungkin ada zaman-zaman pandemik ni mungkin ada kebimbangan dan sebagainya. Nanti kita nak sembang panjang lah bersama dengan tamu saya pada
kali ini jauh saya terbangkan. Saya tak boleh merentas negara. Belum ada lagi kesempatan untuk keluar negara kali ini dan kita keluar bersama-sama dalam talian ini bersama dengan Arman Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bumi Uncle Sam hari ini, sihat kita? Sehat, Alhamdulillah. DJ Faiz sehat? Sihat, Alhamdulillah. Secara tepat di New York. Di New York City, betul. Alhamdulillah. Macam mana suasananya awal ni kalau kita nak ceritakan dengan pendengar di Amerika lah? Amerika Syarikat, masa saya mula-mula sampai dulu, dia memang satu negara yang sangat menyeronokkan. Sebab orang kata, orang Amerika panggil negara ni sebagai crucible of ideas. Di mana semua idea bertemu dan ada banyak inovasi lah yang berlaku. Tapi pada masa sekarang ni lah, sebab kita Pandemic masih musim pandemik, musim sejuk, jadi dia agak depressing lah sebenarnya. Tapi dia satu pengalaman yang sangat menarik. Saya memang sangat sarankan kalau ada pendengar di luar sana yang ingin melanjutkan pelajaran, saya rasa Amerika Syarikat ni salah satu negara yang terbaik lah untuk belajar macam mana nak membangunkan diri menjadi insan yang lebih baik. Okey. Arman kini berada di Columbia University dekat New York City. Dah di sem akhir sebelum sambung pengajian ke United Kingdom nanti. Betul? Betul. Ya, Arman merupakan, saya tak tahu, pembacaan saya tahun ini terdapat 3 penerima untuk Rhodes beasiswa ini. Benar? Sebenarnya Rhodes Scholarship ni ada ramai setiap tahun. Tapi dari Malaysia dia pilih satu, dari Amerika Syarikat dia pilih 32, dan pada tahun ini Alhamdulillah saya mempunyai rezeki lah untuk mewakili kontinjen Malaysia sebagai penerima beasiswa Rhodes Scholarship ni. Dan di Malaysia pun baru sahaja diperkenalkan juga oleh Yayasan Khazanah kan, yang bermasuk Rhodes Scholarship ini bekerjasama dengan Rhodes Trust ini, dan insyaAllah banyak yang kita nak sembang, banyak yang kita nak belajar pengalaman Arman sendiri mungkin. Tapi sebelum kita cerita panjang lah, Arman nak kongsikan nak kenal dengan rakan pendengar kita, Arman kini dalam pengkhususan apa pengajiannya di Amerika Syarikat tu, dan macam mana boleh terus selepas nak sambung ke United Kingdom pula pengajiannya? Saya mahasiswa tahun ketiga di Columbia University dalam jurusan Ekonomi dan Sejarah. Dekat Amerika Syarikat ni ijazah sarjana muda sebenarnya 4 tahun, tapi saya insyaAllah akan menamatkan pengajian dalam masa 3 tahun lah, sebab memang kita dah mengatur kan untuk graduate awal, jadi berpeluang lah untuk graduate awal tu. Saya asal dari Kota Damansara, dan insyaAllah bulan 10 ni saya akan terbang ke United Kingdom pula untuk menyambung pengajian dalam khusus ekonomi, sejarah ekonomi dan sosial, dan ekonomi untuk pembangunan, economics for development. Dan sekarang pun dalam pengajian ekonomi dan sejarah. Betul. Okey, dan nanti bulan 10 sempat ke balik Malaysia dulu ke memang terus dari US ke United Kingdom? Mesti balik Malaysia dulu. Sebab nak jumpa keluarga dulu kan, nak bertenang sekejap, kemudian baru pengajian. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusannya nanti, dan kita nak tahulah penerima Rhodes beasiswa ini satu beasiswa yang tertua di dunia dan berprestij juga, mungkin sukar untuk mendapatkan tempat menerima beasiswa ini, tambah belajar di universiti yang terkemuka juga di United Kingdom, di Oxford itu sendiri. Bagaimana perjalanan Arman menuju ke situ dan akhirnya ditawarkan untuk mendapat beasiswa penajaan daripada Rhodes Trust tu? Perjalanan dia memang sangat berliku-liku lah, to say the least ya. Sebab saya sebenarnya dah lama memasang cita-cita untuk belajar di University Oxford. Pada asalnya perancangannya adalah untuk lanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang. Tapi tak kesampaian. Tapi disebabkan itu saya belum lagi melepaskan hasrat untuk belajar di Oxford. Itu saya cari apa lagi peluang yang akan ada untuk belajar juga di Oxford. Kalau bukan untuk ijazah sarjana muda, maka untuk ijazah ataupun doktor falsafah. Dan saya dapat tahu tentang Rhodes Scholarship. Dari situ, jadi saya pun dah memasang cita-cita lah. Mungkin inilah satu entry point yang lain untuk merealisasikan cita-cita saya tu untuk belajar di Oxford.
Dan entry point yang kedua pula ialah sebab saya sebenarnya penerima beasiswa Ihsan Hazanah. Jadi Ihsan Hazanah yang membiayai pengajian saya di Amerika Syarikat lah sekarang ni. Dan untuk Malaysia, pemilihan penerima beasiswa Rhodes Scholarship ni dilakukan oleh Yayasan Hazanah. Jadi dia memang ada dalam radar saya lah sebagai penerima beasiswa Ihsan Hazanah sendiri. Dan yang ketiga pula sebab saya belajar di Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat ini merupakan negara yang mempunyai paling ramai penerima beasiswa Rhodes setiap tahun. Ada 32 penerima yang dipilih pada setiap tahun. Jadi budaya dia di sini, umpamanya universiti berlumba-lumba untuk melihat universiti mana yang paling banyak ya betul penerima beasiswa Rhodes pada satu tahun tu. Kalau makin lagi ramai penerima beasiswa, kononnya umpamanya lebih baiklah universiti tu. Jadi sudah memang ada budaya untuk macam semua pelajar berusaha untuk mendapatkan beasiswa tu, dan universiti pun ada menyediakan banyak support system ataupun sumber-sumber untuk membantu pelajar menyiapkan permohonan, mempersiapkan diri untuk temuduga dan sebagainya. Dan saya berpeluang lah untuk menggunakan sumber-sumber yang ada ni untuk menambahkan maklumat tentang beasiswa Rhodes Scholarship serta mempersiapkan diri saya untuk proses yang sangat panjang daripada mula-mula nak menulis permohonan sampailah kepada temuduga yang dilakukan. Okey, dan ialah macam Arman sebut tadi, ada support system di peringkat universiti sendiri. Universiti sendiri pun memberi ruang dan peluang, adalah orang kata bantuan-bantuan yang diberikan, cara dan sebagainya. Dan mungkin Arman nak kongsikan perjalanan dari segi menulis permohonan itu. Nak tahu jugalah ada syarat-syarat dan juga kelayakan yang diperlukan untuk anda menerima sebagai salah seorang penerima beasiswa Rhodes ni. Ya. Syarat-syarat kelayakan antara lain kita kena melihat kepada kewarganegaraan lah. Jadi saya sebagai warga negara Malaysia, saya cuma boleh mohon untuk Rhodes Malaysia. Dan syarat kelayakan lain tu dia bergantung, dia berbeza pada satu negara ke negara yang lain. Tapi untuk Malaysia sebagai contoh, dia ada had umur kalau tak silap saya 25 tahun. Tahun ketika mana kita akan menyambung pengajian ke Universiti Oxford. Jadi Rhodes Scholars ni memang orang-orang yang muda lah dia. Dan kemudian program yang kita mohon, program pengajian yang kita mohon untuk di Universiti Oxford pula mestilah program pengajian tertentu yang disenaraikan di laman sawang Rhodes Scholarship. Dan antara lain program sarjana ataupun Dr. Falsafah. Boleh juga sambung pengajian dalam ijazah sarjana muda yang kedua, tapi pilihan dia sangat terhad lah. Ada juga kriteria-kriteria pemilihan yang dicari untuk penerima beasiswa Rhodes ni. Antara lain, yang paling utama lah yang saya senaraikan di sini ialah social leadership, kepimpinan sosial. Jadi dia nak melihat sama ada kita ni boleh ke tak menggunakan peluang untuk belajar di universiti yang terkemuka ni dan terjemahkan akademik punya training kepada sesuatu yang lebih bermakna, yang boleh memanfaatkan lebih ramai orang. Jadi itu saya rasa kriteria utama lah. Ada kriteria-kriteria lain yang saya rasa wajar juga diteliti, tapi itu yang saya rasa yang paling penting lah bagi saya. Okey, dan kepada adik-adik saya yang mungkin selepas ini bercita-cita untuk menyambung pengajian, terutamanya di Oxford University, yang mana boleh mendapatkan beasiswa dan juga penajaan daripada Rhodes ini. Jadi anda bolehlah bermula sekarang ni. Kalau nak cari, boleh cari apa kelayakannya, apa laluan-laluan dan apa bidang yang mungkin selama ini anda rasa saya minat bidang ni tapi sebenarnya tak ditawarkan ataupun tidak termasuk dalam senarai pengajian yang menerima beasiswa Rhodes itu. InsyaAllah banyak lagi yang bakal kita sembang dengan Arman. Kita nak rehat sekejap Arman. Saya curi masa Arman untuk, sebab kita berbeza time zone, jadi waktunya sangat berbeza lah. InsyaAllah kita nak kembali selepas ni Arman. Ni kejap lagi pun Arman pun nak kena biasakan dirilah waktu time zone yang kembali berbeza semula. Putaran waktu yang dah tak sama dengan time zone di Amerika Syarikat, berada di Eropah, berada di United Kingdom, nanti pun berbeza suasananya. Jadi nanti kita nak sembang-sembang lagi insyaAllah. Kembali selepas ini dalam Legasi, kita nak bercerita bersama dengan Arman, merupakan salah seorang penerima Rhodes beasiswa
di University Oxford kembali selepas ini. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku mudahkan urusanku lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku ya Allah ya Rahman ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mudahkan urusanku lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Terima kasih atas perhatian anda. Faiz Josman dekat sini teman anda untuk Legasi. Kita bawakan rancangan ini untuk beri ruang kepada anak muda kita berkongsi ide dan juga pandangan mereka. Dan kali ini kita bawakan satu bicara bersama dengan saudara Arman Hussein, merupakan penerima beasiswa Rhodes University Oxford, salah seorang rakyat Malaysia yang kini menuntut di Columbia University di New York City, Amerika Syarikat. Dan insyaAllah kita nak sembang lagi, banyak yang dah dikongsikan. Interview bersama dengan Rhodes scholars ini, bagaimana perjalanan interviewnya tu, Arman? Untuk Malaysia, saya rasa yang ni pun apply kepada konstituensi lain jugalah. Dia ada dua komponen yang utama. Yang pertama ialah social engagement dan yang kedua interview tu sendiri. Social engagement ni ialah satu sesi yang mana semua finalis akan dikumpulkan dan akan berinteraksi dengan panel pemilih. Dan kalau pada waktu yang bukan COVID, dia akan makan malam bersama-sama lah. Dan mereka akan borak, bincang, perkenalkan diri masing-masing. Kemudian pada hari berikutnya, masa itulah akan berlangsungnya temuduga interview Rhodes Scholarship itu sendiri. Jadi apa yang berlaku pada saya, ada 6 orang dalam panel pemilihan tu. Kemudian saya dibawa ke dalam Zoom room tu. Kemudian interview tersebut berlangsung selama, kalau tak silap saya, lebih kurang 15 minit. Tak lama pun. Memang tak lama. Jadi tapi 15 minit yang cukup mendebarkan lah. Pada saya, dia biasa mendebarkan. Dia tak biasa sebab saya rasa yang pertama dah ada social engagement punya session. Jadi saya dah biasa, dah kenal semua orang dalam panel pemilihan tu. Saya dah dapat rentak dia lah. Dan saya dah tahu what buttons not to push, how to carry myself semasa interview tersebut. Faham. Dan saya rasa it's a good feeling to not feel nervous atau mendebarkan ketika interview tu sendiri. Sebab saya rasa interview tu sepatutnya dia macam satu peluang untuk berborak tentang santai kan, kita, bersantai saja dan mengenali juga siapa interviewer kita. Kalau kita rasa berdebar tu, kemungkinan besar dia akan mengengkang kebolehan kita untuk mengarticulate idea-idea dan wawasan kita sendiri. Betul. Jadi saya rasa sangat penting untuk rasa tenang lah dan rasa seronok daripada interview tersebut dan bukan rasa nervous.
Dan interview yang 15 minit itu memang menjurus kepada apa yang bakal diikuti dalam sesi pengajian berikutnya atau bagaimana? Tidak, sebab yang beza tentang road scholarship ni, kalau kita dapat scholarship tu tak bermaksud kita akan dapat masuk ke dalam diterima ke dalam program pengajian yang kita rancang untuk sambung belajar tu lah. Jadi saya sekarang ni saya cuma ada scholarship tapi saya tak dapat lagi tawaran pengajian untuk belajar di Oxford. Jadi interview tu sendiri dia lebih menjurus kepada apa perancangan kita. Tapi perancangan secara umum lah, kita boleh sebut mungkin kita minat secara umumnya dalam ekonomi, dalam sejarah, tapi tak semestinya program yang tertentu saja. Kemudian lebih kepada perancangan kita untuk menyumbang balik kepada Malaysia ataupun negara asal. Sebab balik semula kepada idea social leadership tu kan. Jadi macam mana kita nak menerjemahkan peluang untuk belajar di Oxford tu kepada sesuatu yang lebih besar yang memanfaatkan lebih ramai orang. Okey, itu antara. Dan apa yang Arman kongsikan kepada penemu juga waktu bertanya soalan tentang apa yang bakal dibawa pulang dan boleh dimanfaatkan kepada ramai rakyat Malaysia ini? Jadi saya sekarang ni tengah mempelajari ekonomi dan sejarah lah kan di Columbia University, dan salah satu naratif yang saya ketengahkan dalam interview tu ialah bagaimana orang di Malaysia selalu tanya kenapa belajar sejarah. Jadi nak buat apa dengan jangan tanya saya kenapa belajar sejarah. Jadi soalan tu memang dah lama bermain dalam fikiran lah kan, sepanjang beberapa tahun yang lepas, dan saya rasa dari situ saya dapat jawapan apa sebenarnya sumbangan saya kepada negara, itu dari segi memajukan pendidikan sejarah, memberikan nafas baharu. Sebab saya bidang pengajian utama saya ialah ekonomi, dan sejarah ni ialah meja yang kedua lah, dan saya melihat sejarah ni sangat penting kepada pemahaman ekonomi yang lebih baik. Dan saya sangat mengesalilah sebab Malaysia sebagai masyarakat yang yang amat STEM dikatakan, yang very scientifically driven, kita mengetepikan subjek-subjek kemanusiaan dan sains sosial. Dan saya rasa itu antara sebab lah kenapa Wak Ima dalam bidang STEM sekali pun kita tak boleh nak berkembang, sebab kita menganaktirikan banyak subjek-subjek lain yang sebenarnya ada peranan dia dalam membangunkan masyarakat yang lebih holistik. Jadi rangkumannya saya kata saya nak bangunkan pendidikan sejarah, dan cara saya nak melakukan perkara tersebut ialah dengan mencantumkan atau memperkenalkan elemen data science dalam pendidikan sejarah. Sebab dalam bidang sejarah ni sebenarnya yang perkembangan terbaru antara lain ialah digital humanities dan data science dan sejarah lah. Kita menggunakan statistik dan data daripada masa lampau untuk revisit balik andaian-andaian kita tentang apa yang berlaku pada masa yang lalu. Dan saya rasa data science dan statistik ni ialah antara benda yang perlu kita tahulah untuk abad ke-21 ni kan. Dan dengan mencantumkan dua cabang ilmu ni, dia akan menjadikan subjek sejarah ni lebih relevan dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Okey, itu antara apa yang direncanakan oleh Arman setelah berjaya masuk nanti untuk pengajian selanjutnya dalam bidang sarjana, untuk dimanfaatkan pengajian itu dan akhirnya dibawa pulang, diadaptasi ke negara kita untuk kemajuan negara kita insya-Allah. Dan macam Arman sebut tadi, Rhodes Scholarship ini berbeza dengan tawaran sambung belajar di di Oxford tersebut. Dan ia adalah beasiswa, dan selebihnya penerimaan ataupun kemasukan untuk sambung belajar itu another application. Betul Betul. Okey. Dan adakah sebab nak masuk ke peringkat sarjana ini, adakah perlu adakan orang kata research proposal dulu ke sebelum nak sambung ke pengajian selanjutnya, atau macam mana? Bergantung kepada program pengajian yang kita mohon lah. Kalau untuk program sarjana sejarah ekonomi dan sosial yang saya mohon tu, memang kena ada research proposal sepanjang lebih kurang 20 surat. Tapi untuk program lain seperti program sarjana dalam ekonomi, tak perlu research proposal. Research proposal Arman memang lebih kepada ekonomi dan sejarah lah, sebab memang bidangnya itu.
Betul. Dan fokus base di Malaysia. Betul. Jadi dalam research proposal saya mencadang untuk mengkaji bagaimana institusi-institusi yang memiliki ciri-ciri Islam seperti GIC, macam tabung haji ataupun Pemuda Nasional Berhad menyumbang kepada pembentukan generasi Melayu baharu dan gerakan nasionalisme Melayu lah selepas pasca merdeka. Itu antara yang ditulis dalam research proposal dan kita harap semoga sukses untuk pengajiannya. InsyaAllah. Dan Arman, kita nak rehat sekali lagi. Selepas ini kita nak dengar sedikit saranan Arman kepada anak muda hari ini untuk sama-sama ada peluang yang ada depan mata, tak kira lah sama ada Rhodes Scholarship ataupun apa juga penajaan dan juga beasiswa yang ada hari ini. Kalau boleh kita rebut peluang itu untuk sama-sama meningkatkan satu kualiti diri dan akhirnya macam Arman sebut tadi ada sesuatu yang boleh kita sumbangkan kembali kepada negara. Dan insyaAllah kembali selepas ini Arman, kita nak berehat sekejap, kita nak dengar lagi bicaranya dalam rancangan Legasi bersama dengan penerima Rhodes Scholarship University Oxford kembali selepas ini. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dua. Sekejap. Ini je kawan saja ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda bersama Legasi setiap Rabu, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan kita bawakan rancangan Legasi ini dan insyaAllah minggu depan kita akan sambung semula dengan khabar orang muda. Kita bawakan forum anak muda dan juga golongan profesional untuk kita bicarakan isu-isu semasa dan kali ini kita bersama dengan Ahmad Arman Al-Huzaifi Shakir Hussein merupakan penerima beasiswa Rhodes University Oxford. Kita dah sembang-sembang panjang perjalanannya dan Alhamdulillah Arman dah berjaya untuk nak tamatkan pengajian daripada 4 tahun ke 3 tahun di Amerika Syarikat. Betul untuk pengajian ijazah pertamanya dan insyaAllah kita doakan semoga sukses dan selepas ini pengajian akan diteruskan. Banyak lagi pelayaran yang panjang saya kira untuk sambung belajar sebagai salah seorang penerima Rhodes Scholarship ini. Mungkin sedikitlah kalau melihat anak muda hari ini dan apa yang Arman dah buktikan, ini bukan mustahil dan Malaysia sendiri pun setiap tahun ada menghantar penerimanya untuk Rhodes Scholarship ini dan ia bukan satu yang mustahil untuk kita rebut peluang belajar di luar negara dengan penajaan beasiswa ini dan hari ini macam mana Arman nak pesan kepada anak muda dalam apa juga keadaan boleh susun cita-cita itu dan bukan sekadar susun lah tapi ada usaha-usaha yang bakal anda iringi bersama untuk menuju ke arah cita-cita tersebut Arman. Ada 4 perkara lah yang datang ke minda kalau nak menitikkan pesanan untuk generasi muda. Yang pertama kena ada beginner's mind lah. So, beginner's mind ni satu konsep yang saya mula dengar bila saya mulakan pengajian di Columbia sebab the Dean of Columbia College selalu gunakan terma ni lah, beginner's mind. Dan pada saya dia bermaksud selalu rasa merendah diri dan bersedia untuk belajar dan meneroka dunia. Kita kena sedar yang setiap insan ni ada kelemahan dan kekuatan masing-masing dan akan ada perkara yang kita boleh ajar dan perkara yang kita kena belajar. Dan semangat beginner's mind ni pada saya menyebabkan saya tak rasa terkongkong atau defined by one thing saja.
Mula-mula saya nak belajar law tapi benda tu didn't work out. Saya jadi lebih fleksibel. Sekarang saya dalam ekonomi dan sejarah. Dan saya pun tak menafikan kemungkinan mungkin untuk sarjana kedua atau ketiga saya jadi engineer, saya jadi doktor. Sebab dunia ni sangat kompleks dan saling terhubung kait. Jadi kita perlu memahami kepentingan untuk menguasai pelbagai perkara dan kita cuma boleh bersedia untuk belajar perkara-perkara yang berbeza ni kalau kita ada beginner's mind dan humility yang merendah diri yang datang daripada beginner's mind ni. Dan yang kedua, saya akan berpesan supaya never say never lah. Sebab dan ni pun dah berkali-kali berlaku kepada saya. Saya ingat saya takkan belajar dekat MRSM, jadi pergi juga ke MRSM. Takkan belajar dekat US, Allah pergi hantar saya ke US. Jadi apa yang saya tak nak tu lah, itu yang terjadi pada saya. Dan lepas pelbagai benda ni berlaku, ini yang mengajar saya lah supaya always be open to different possibilities. Jangan hadkan diri kepada benda-benda tertentu sebab apa yang kita tahu ni cuma sedikit saja. Dan ada banyak benda lain yang kita tak tahu yang sebenarnya mungkin lebih baik untuk kita. Dan yang ketiga, selalu seek discomfort atau menyelesakan diri dengan ketidakselesaan. Sebab perasaan tidak selesa tu dan bagaimana kita react kepada ketidakselesaan tu sebenarnya ialah satu proses pembelajaran. Jadi kalau kita rasa selesa je, menunjukkan kita tak berkembang sebagai individu lah. Betul. Dan yang terakhir sekali, don't just be an opportunity seeker, but also an opportunity creator. Kita boleh mula dengan mencari peluang, tapi akhirnya kita kena sedar bila kita ambil satu peluang tu menyebabkan akan ada orang lain yang tak dapat peluang yang sama. Jadi kita kena ada semangat pay it forward dan memasang azam atau cita-cita lah untuk akhirnya menjadi an opportunity creator juga. Terima kasih Arman untuk pesanan dan sedikit nasihat buat adik-adik kita yang mungkin selepas ini mungkin Arman akan melihat mereka in future sebagai junior, Arman sendiri sebagai orang kata alumni kepada Rhodes Scholarship ini, insyaAllah. Dan kita doakan sukses untuk Arman. Pengajiannya insyaAllah Oktober 2020 di United Kingdom. Kita doakan sukses. Tu pun nak masuk mesti sejuk juga kan. Semoga dipermudahkan urusannya nanti pulang ke Malaysia. Semoga tamat pengajian dengan cemerlang di Columbia University dalam bidang ekonomi dan juga sejarah ini, dan insyaAllah banyak pengalaman, saya percaya banyak ilmu yang bakal dikongsikan oleh Arman dengan rakyat Malaysia, jutaan rakyat Malaysia dan adik-adik pelajar kita yang mungkin selepas ini ada banyak peluang yang boleh mereka teroka. Inilah Arman akan berkongsi nanti bersama-sama bila pulang nanti ke tanah air, dan kami doakan semoga sukses. Pengajiannya, sorry ambil masa tidur dah kot. Tak ada masalah. Okey, ada kesempatan kita jumpa kat Malaysia jauh sangat nak sampai ke US. Okey Arman, terima kasih banyak, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat anda terus ikuti kami pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perjalanan kehidupan di kiri kanan degaan cabaran, keseorangan menempuh ujian, meneruskan perjuangan. Takdir Maha Esa, restu Ayah Bunda mencapai cita-cita. Sah putus asa, kelak kau berjaya membela nasibmu. Masamu kan tiba.
mencapai cita-cita. Usah putus asa, kelak kau percaya. Ambillah nasibmu, masamu kan tiba. Jika satu kepingkaya, langkah tidak terjaya. Berkat doa usaha, Tuhan Maha Esa. Mencapai cita-cita. Takdir Maha Esa, Restulah Bunda, mencapai cita-cita. Usah putus asa, kelak kau percaya. Ambillah nasibmu, masamu kan tiba. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Aminuddin bin Baqi dilahirkan pada 6 Januari 1926 di Cemor, Perak. Pada 1932, beliau memasuki Sekolah Melayu Cemor selama 5 tahun sebelum menyambung pengajian di Sekolah Anderson, Ipoh antara 1936 hingga 1941. Pada 1947, beliau telah melanjutkan pengajian di Raffles College, Singapura sehingga mendapat diploma sastra. Pada 1949, beliau meneruskan pengajiannya di Universiti Malaya, Singapura. Pada 1952, Aminuddin Baqi memenangi Queen Scholarship untuk membolehkannya menyambung pengajian peringkat sarjana di University of London dalam bidang pedagogi pendidikan dan lulus pada Julai 1953. Sepanjang hayatnya, Aminuddin Baqi telah memberi sumbangan yang besar kepada sistem pendidikan negara. Beliau telah dipilih menganggotai Jawatankuasa Razak dalam mengkaji dasar pendidikan yang menghasilkan laporan razak. Ketika Jawatankuasa Rahman Talib dibentuk pada 1960, Aminuddin Baqi dilantik sebagai Jawatankuasa Penasihat. Kerana kecemerlangan beliau, pada 1962, Aminuddin Baqi telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Pelajaran Selangor dan pada tahun yang sama, beliau dilantik sebagai Ketua Penasihat Pelajaran Malaysia, iaitu satu jawatankuasa yang setaraf dengan Ketua Pengarah Pelajaran hari ini. Antara usaha penting yang dilakukan beliau adalah menyusun dan menggerakkan jentera pelajaran dengan amat berkesan. Beliau juga merancang beberapa dasar pelajaran dalam negara untuk digobal dan digunakan sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Sebagai Ketua Penasihat Pelajaran, Aminuddin Baqi telah mengasaskan peperiksaan awam Malaysia bagi menggantikan peperiksaan Cambridge yang beraliran penjajah. Selain menubuhkan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada 1963 untuk mengendalikan peperiksaan awam, beliau juga telah memperkenalkan Sijil Rendah Pelajaran, Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Pelajaran bagi menggantikan Junior Cambridge dan Senior Cambridge. Usaha dan sumbangan beliau dalam sistem pendidikan negara telah melahirkan anak-anak Melayu yang bergelar graduan universiti. Walau bagaimanapun, usia perjuangan Aminuddin Baqi tidak panjang kerana pada 25 Disember 1965, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 39 tahun. Kerana jasanya yang besar, banyak institusi pendidikan di negara ini mengabdikan namanya, termasuk Institut Aminuddin Baqi, Kolej Aminuddin Baqi dan banyak lagi. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut
Ikim memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka marisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Radio Ikim sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, herangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. Ikim memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Ikim, inspirasi Inforia Islami. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिकी यौमिद्दीन है, खुदा रहीम है, बस तू ही करीम है, एक तू ही हक है, मालिकुल मुल्क हकुल यकीन है. Million faces around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see light calling out your name. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं, हर ज़र्रे में छुपी कई कायनात हैं. In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. Ya खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Ya Khuda, you're the answer. You're the one that I see. You're the shelter from the rain. You're my strength when I'm weak. अज़ल से चली है जो तेरी ही सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है नूर की परछाई है. In your light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. या खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta, berhampiran susun masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ada satu lagi nilai oleh orang-orang Jepun, Kaizen, continuous improvement. Aku putih kata peningkatan prestasi secara berterusan. Kita ni kalau kita dah berjaya, kita sudah tidak membuat peningkatan dan kita akan repeat atau mengulangi sesuatu pencapaian itu bertahun-tahun sampailah pencapaian itu tidak lagi relevan. Ini menjadi masalah. Orang Jepun umpamanya dia tak kira, akan terus meningkatkan apa saja yang dibuat dari masa ke semasa untuk terus meningkatkan kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan. Jadi kita tidak ada ni. Nilai Kaizen ni saya rasa nilai Islam perlu dipupuk di kalangan umat Islam. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur, terasa tenangnya. Kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan kasih kerana menerima segala kekuranganku ini. Malah kau menjadi pelengkap syurga yang selama ini ku dambakan. Batin dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balas yang
dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke surga. Tiada satu pun kata mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur terasa tenangnya, engkaulah hati bahagia. Tuhan tolong restui dia ke surga. Tuhan mudahkan jalan untuk dia ke surga. Tuntutlah ilmu sepenuh hati sejak kecil sehinggalah mati. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat supaya sejahtera dunia akhirat. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya hidup menjadi senonoh. Tuntutlah ilmu sehabis daya supaya hidup tidak sia-sia. Tuntutlah ilmu sehabis akal supaya hidup beroleh berkal, supaya mati tidak menyesal. Tuntutlah ilmu dunia akhirat, walau di laut atau di darat, walau jauh walaupun dekat. Jangan dikira ringan dan berat. Jangan dihitung letih dan penat, supaya hidup beroleh berkat. Bila mati, mendapat rahmat. Dipetik daripada buku Kesantunan dan